Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so tengah malam ni saya nak buat sikit tutorial OBS yang simple untuk PDPR. Okay, ramai cikgu-cikgu yang nak menghasilkan video PDPR. Jadi saya nak buat sedikit tutorial yang quite simple. Okey, straight to the point. Okey, kita akan mulakan ya. Okey, kita akan mulakan. Okey, step nombor 1. Okey, apa kita nak buat? Kita kena install terlebih dahulu OBS Studio. Kita search sahaja OBS Studio, okey, pada browser. Okey, kita akan jumpa yang ini ya, Open Broadcaster Software. Open Broadcaster Software. Dan nampak tak kat sini? This is obsproject.com. Kita just tekan download dan kita akan dapat lihat paparan ni. Okey, so pada paparan ni kita pilih window dan kita akan download seperti biasa. Download seperti biasa. Okey, kat sini kita dah berjaya download dan kita akan install, kita akan cari balik dekat download folder OBS Studio kita tu dan kita akan download seperti biasa. Okey, lepas dah kita download, kita akan run kan. Bila kita run OBS ni, bila kita run, first time bila kita open saja OBS, OBS ni akan tanya kita nak buat apa dengan OBS ni. Okey, kita nak buat apa dengan OBS ni? Okey, dia ada bagi 3 pilihan. Okey, dia ada tanya kita adakah kita nak gunakan untuk streaming. Yang kedua, adakah kita nak gunakan untuk recording. Yang ketiga, adakah kita nak gunakan OBS ni sebagai virtual camera. Jadi, kita boleh pilih untuk recording sebab kita nak buat recording. Sebenarnya profile ni kita juga boleh pilih ketiga-tiganya tapi kita boleh set different profile. Okey, untuk tujuan recording, kita pilih sahaja recording dan kita pun berjaya masuk pada paparan yang ini. Okay, ini adalah paparan OBS. Paparan OBS, first time bila kita open, kita akan nampak paparan ni. Okay, so step nombor 1 yang saya nak cikgu-cikgu semua faham, bila kita nak gunakan OBS untuk buat recording, apa yang kita kena buat? Okay, kita tengok pada audio mixer. Sebab by default, bila kita create sahaja ataupun kita open saja OBS ni, pada audio mixer ni, dia ada dua ni. Nampak tak? Yang pertama, desktop audio. Yang kedua, microphone. Okey, kedua-dua ni kat mana kita nak tengok setting dia, kita kena pergi dekat control. Dekat control kita pilih setting. Dekat control kita pilih setting. Okey, kita tekan setting tu, kita pergi dekat audio. Pergi dekat audio. Okey, inilah dia setting yang audio yang tadi ada dua jenis audio dekat audio mixer tadi. Yang pertama ada desktop audio yang telah diset default dan yang kedua adalah microphone yang juga telah diset default. Okey, apa beza dua ni? Desktop audio ni adalah apa sahaja bunyi yang datang daripada laptop kita. Okey, so kalau kita tak nak bunyi tu masuk, contohnya kita sedang buka apa-apa player seperti YouTube ataupun Spotify ataupun FLV media player. So kalau kita tak nak suara-suara tu masuk dalam recording, kita just disable sahaja desktop audio. Okey, satu lagi adalah microphone. Microphone ni default, maksudnya dia dah on kan lah kalau kita ada cucuk. Okey, kita cucuk external microphone ataupun external headphone yang ada microphone, kita boleh pilih lah microphone apa yang kita nak OBS tu pakai. Okey, so yang lain-lain tu semua kita biar as disable. Biar disable. Okey, so dah selesai setting ni, kita tekan apply. Kita tekan apply dekat sini dan kita just tekan OK. Okey, so sekarang ni cuba kita tengok, kita amati sekejap dekat audio mixer tu, apa yang berlaku bila saya tidak bercakap. Okey, sekarang ni saya dalam mode kipas tak on. Kalau ada bunyi kipas, dia memang akan masuk bunyi kipas. Dia akan ada pergerakan walaupun saya tak bercakap.
dia ada pergerakan. Okey, so pergerakan tu maksudnya bila kita tak bercakap pun sebenarnya, tapi kan dia still ada pergerakan pada audio mixer, itu adalah noise. Dan noise itu akan direkod sekali bersama-sama dengan suara kita bila kita buat recording. So yang itu kita tak nak. So untuk kita hilangkan noise tersebut, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu buat noise gate, set noise gate. Kita set noise gate dengan cara kita klik pada setting audio tu, pada setting mikrofon, yang hujung sekali, button hujung sekali adalah button setting. Kita pilih dan kita klik filter. Okey, klik filter, kemudian okey dia kosong lagi, kita tambah. Okey, ada tambah kat bawah ni, tambah, dan kita pilih noise gate. Kita pilih noise gate. Okey, lepas dah kita pilih noise gate, kita just tekan OK sahaja. Kita tekan OK dan tekan close. Kita pakai je set default pada noise gate tersebut. Okey, so sekarang ni kita dah masukkan dah filter. Jadi bila kita buat recording, nanti audio kita tak audio yang masuk adalah audio yang datang daripada suara kita. Audio yang sharp dan jelas, tak ada apa-apa bunyi noise. Okey, so sekarang ni untuk kita start buat recording, apa yang kita kena buat? Okey, sekarang ni by default kalau kita tengok dekat scene ni, okey, dekat scene ni kalau untuk buat recording yang very simple, okey, setakat kita nak record apa yang kita buat pada screen laptop kita ni, kita pakai je yang scene yang default. Yang bila kita open saja OBS, dia ada scene yang kat sini. Okey, scene ni kita boleh tambah. Okey, sini bila kita boleh tambah bila kita dah faham OBS. Tapi since ini saya nak tunjuk tutorial yang simple, kita tak payah buat apa-apa. Kita just pakai je sini as original. Okey, cuma yang kita perlu tambah adalah sources. Okey, sources ni kita perlu tambah. Okey, sources ni kita perlu tambah. So, step nombor 1, kita nak masukkan sources, kita akan klik. Okey, kat sini ada banyak pilihan. Kejap. Kita boleh pilih display capture. Display capture ni dia akan capture kita punya desktop. Okey? Dia akan capture kita punya desktop. Maksudnya kalau saya klik, contohnya kalau saya klik, okey, display capture ni dia akan jadi macam ni. Kalau kita nampak paparan macam ni, maksudnya memang dia berjaya capture kita punya desktop. Kalau tak dapat paparan ni, maksudnya ada something wrong, kita kena betulkan setting. Mesti dapat dalam paparan ni kalau kita pilih display capture. Okey, display capture. So kalau cara yang paling simple, kita klik sahaja yang ini. Okey, kemudian kalau kita tengok dia dah keluar daripada ni tau. Yang merah ni maksudnya kita boleh gerakkan. Kalau kita tekan dengan mouse kan dia boleh bergerak. So cara nak lock dia, okey, yang pertama kita kena klik boleh klik pada dalam canvas ni ataupun kita klik pada sources ni, klik kanan dan kita pilih. Okey, yang pertama kita nak masukkan kita punya desktop betul-betul dalam canvas. So apa kita kena buat? Kita pilih transform dan kita pilih stretch to screen. So dia masuk ngam-ngam je saiz canvas. Okey, kemudian kita tekan lock. Dah berjaya, kita tekan lock. Okey, bila kita tekan lock ni ada mangga button ni kan. Dia dah tak ada lagi yang line merah tu, bermakna dia dah kita lock. Okey, kita dah lock dia. Okey, kemudian yang ni yang simple. Maksudnya kita just pakai yang ni je. Kita tak payah set banyak-banyak scene. Okey, mungkin nanti pada tutorial yang akan datang saya akan tunjuklah kalau kita tambah 2 scene, 3 scene macam mana kita nak handle OBS. Okey, ni yang very very basic, yang paling simple sekali. Okey, so kita onkan display capture. Maksudnya tadi kita dah masukkan audio daripada setting, kita dah buang desktop audio tu sebab kita tak perlukan yang itu, kecuali kalau kita nak set bunyi latar. Okey, biasanya tak perlu, so kita hanya set mikrofon. Pada mikrofon kita kena buang noise dengan kita pilih noise gate. Pada filter, kemudian kita masukkan pada sources, kita masukkan display capture. Dan kita lockkanlah, kita transform stretch to screen untuk kita masukkan kita punya
display ataupun desktop kita tu betul-betul dalam canvas, kemudian kita lockkan supaya dia tak boleh lagi bergerak. So kita kunci dia lah. Lepas kita dah kunci, apa kita buat? Kita dah ready untuk recording. Tetapi sebenarnya dia ada button recording kat sini. Nampak tak? Start streaming, start recording. So kita tadi pilih start recording kan. So kita boleh klik start recording. Tetapi ada beberapa setting yang kita perlu set untuk recording ni. Yang pertama, okey, pada setting ni kita pergi balik pada setting. Sebab apa? Kalau kita tekan start recording daripada sini, skrin yang sekarang ni akan direkodkan. So kita tak nak yang skrin ini direkodkan. Skrin yang macam infinity ni. So apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan fungsi hotkey untuk kita hide paparan ini. So kita pergi dekat setting. Okey, pada setting, nampak tak kat bawah ni ada hotkey. Ada hotkey. So pada hotkey ni, kita nak buat recording. Kita nak gunakan satu button pada keypad kita ni untuk memulakan recording. Dan kita tekan satu lagi button untuk menamatkan recording. Maksudnya, bila kita nak buat recording, kita tak perlu pun appearkan OBS dekat skrin. Kita just minimize sahaja OBS ni. Kemudian kita akan just gunakan key yang kita set untuk kita tekan dan dia akan mulakan recording. Kemudian kita tekan satu lagi button pada keypad untuk kita end recording. Okey, so macam mana nak buat? Kita akan pilih mana-mana simbol yang kita rasa kita boleh ingat. Okey, biasanya saya akan set simbol yang saya tak gunakan untuk menaip. Sebab kadang-kadang mungkin akan mengganggu. Contohnya kita nak membetulkan nota ke ataupun kita share, kita sedang open Word, kita menaip, kita tertekan huruf ataupun simbol yang kita dah set kat sini kan. So biasanya saya akan set escape ataupun sama dengan yang jarang kita gunakan untuk menaip. So kita just type kat sini sama dengan, contohnya untuk start recording, kita tekan sama dengan, dan sama dengan yang kedua untuk kita, tadi start recording, sama dengan kedua untuk kita stop recording. Jadi kita tekan apply. Okey, itu sahaja dah cukup. Okey, kita tekan apply dan kita tekan OK. Jadi, apa yang kita nak buat, apa yang kita akan buat bila kita nak mulakan recording, sebenarnya kita tekan start kat sini. Tetapi macam saya cakap tadi, kita tak nak nampak paparan ini dalam recording kita tu kan. Jadi untuk kita hidekan paparan ini, apa yang kita perlu buat, okey, apa yang kita perlu buat ialah kita hanya, okey, kita open siap-siap lah. Katalah kita nak open PowerPoint, kita terus open PowerPoint. Kita dah sedia open PowerPoint. Ataupun kita nak open OneNote. Ataupun kita nak open whiteboard. Okey, kita dah sedia open. Kemudian kita akan minimizekan. Okey, contoh saya pilih yang ini Yang ini tadi. Okay, sekarang ni dekat yang OBS yang tadi ni. Okay, apa yang saya buat? Saya just minimize. Okay, sekarang ni apa yang kita akan buat bila kita nak mulakan recording ialah kita tekan key sama dengan yang kita dah set tadi. Kita tekan key sama dengan. Okay, kita tekan key sama dengan dekat sini. Okay, saya tekan key sama dengan. Okey, sebenarnya bila saya tekan sahaja key sama dengan, skrin saya ini sedang direkodkan. Okey, kita pun mulakanlah kita punya presentation macam biasa. Sampailah habis kita punya presentation. Okey, kita tengok dekat OBS tu. Okey, nampak tak? Dia dah tulis stop recording. Maksudnya kita tekan sama dengan tadi, sebenarnya OBS ni dah mulakan recording kita tu. Jadi kita dah hide lah paparan ni kan. Ini sebab saya nak tunjuk. Okey, jadi bila kita dah habis kita punya sesi recording, kita akan tekan balik sama dengan untuk stop recording. Kita tekan sama dengan. Okey, dan kita check balik dekat OBS. Okey, dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kan bermakna dia dah stop recording. Dan kalau kita nak lihat di mana lokasi video kita itu disimpan, kita kena pergi saja dekat file. Sebenarnya dia disimpan pada folder video, tapi ini adalah cara shortcut kat mana kita nak cari balik video
kita rakam tadi. Okey, kita pergi dekat file, kita pilih show recording. Kita pilih show recording. Bila kita pilih show recording, kita akan dapat lihatlah, kita carilah by date. Okey, yang latest one yang mana? Okey, yang inilah. Yang ini, yang tadi kita rekodkan 42 second ni. Okey, macam tu saja kita sebenarnya berjaya untuk rakam. Okey, berjaya untuk rakam video PDPR yang mudah menggunakan OBS Studio. Menggunakan OBS Studio. Okey, saya ulang balik step dia. Yang pertama kita akan install OBS daripada obsproject.com. Yang kedua, kita akan, bila kita first time open OBS, kita kena pilih recording profile. Okey, kemudian dah pilih recording profile, kita dah berjaya open OBS Studio. Kita perlu semak audio setting, kita disablekan desktop audio, kita pilih mikrofon, tetapi pada mikrofon kita kena set untuk remove noise dengan cara kita filter, kita pilih filter pada setting dan kita akan select noise gate. Select noise gate. Kemudian dah siap select noise gate, kita tekan OK, kita apply, tekan OK dan kita boleh masukkan sources pada scene. Okey, kita pilih display capture. Okey, sources yang paling simple sekali display capture. Tetapi apabila kita pilih display capture, kita akan dapat paparan infinity pada screen. So untuk start recording, kita nak hide paparan infinity tersebut, kita perlu set hotkey pada setting. Okey, kita set hotkey pada setting untuk start dan stop recording, dan kita gunakan button yang kita set tersebut untuk kita mulakan recording dan kita end recording. Dan hasil recording kita itu disimpan dalam folder video dalam laptop kita. Sekian tutorial OBS yang simple untuk PDPR. Saya Dr. Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.